Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4 akan membentangkan ketokohan dan sumbangan Az-Zubair bin Al-Awwam. Biodata ringkas Zubair bin Al-Awwam. Nama sebenar beliau ialah Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Diberi gelaran oleh Rasulullah kerana baginda sallallahu alaihi wasallam biasa memanggil beliau dengan nama Abu Abdillah dan juga dikenali sebagai hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa maksud teman serta Nabi. Beliau dilahirkan pada tahun 594 Masihi di kota Mekah dan beliau telah wafat pada 36 Hijrah bersamaan 50-an disebabkan beliau telah ditikam ketika sedang menunaikan salat. Bapanya meninggal di medan perang sebelum beliau dilahirkan. Maka tinggal dan dibesarkanlah beliau oleh ibunya yang bernama Sofiyah. Nasab Zubair bin Awwam bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Qusay yang membuatkan beliau menjadi sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain sepupu, beliau juga merupakan saudara ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan Asma isteri beliau adalah saudara kandung Sayyidatina Aisyah, iaitu isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara sumbangan Zubair bin Al-Awwam ialah beliau sentiasa mengikuti dan menemani Rasulullah SAW pergi berperang. Contohnya, beliau pergi ke Bani Quraizah untuk memerangi mereka. Selain itu, beliau juga mengikuti hijrah ke Habsyah yang pertama dan kedua dan orang yang paling muda berhijrah dalam kalangan muslimin ketika itu. Dan beliau juga digelar sebagai seorang panglima perang yang sangat hebat. Seterusnya, bagi membuktikan kecintaan Zubair Al-Awwam terhadap Nabi Muhammad SAW, beliau menerkam Talha bin Abi Talha sehingga jatuh dari kita lalu mengenal lehernya. Ini akibat daripada perbuatan Talha bin Abi Talha yang bersikap sangat bengis dan membenci Nabi Muhammad SAW. Berikutnya, antara ketokohan Zubair Al-Awwam ialah beliau merupakan salah seorang daripada 7 orang pertama yang memeluk agama Islam, iaitu sehari selepas Sayyidina Abu Bakar, iaitu ketika beliau berusia 15 tahun. Beliau juga termasuk antara 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Seterusnya, demi berpegang teguh terhadap agama Islam, beliau juga sanggup disiksa setengah mati oleh bapa saudaranya, iaitu Nufal bin Khuwailid. Bapa saudaranya ini pernah meletakkan jerami kering di atas badannya lalu dinyalakan api. Malam, Zubair juga disiksa dengan api panas lalu kepulan asap memasuki mata, hidung dan telinganya sehingga beliau hampir mati kenemasan. Seterusnya, beliau merupakan antara 6 orang yang akan menyambung kekhalifahan atau pemerintahan selepas daripada kewafatan Sayyidina Umar. Zubair Al-Awwam mempunyai sifat tawakal yang tinggi kepada Allah SWT. Bukan itu sahaja, malah ia juga merupakan seorang yang dermawan, berani dan rela mengorbankan dirinya, nyawanya demi agama Islam. Disebabkan beliau mempunyai perasaan cinta yang sangat tinggi kepada syahid, maka beliau menamakan anaknya dengan nama para syuhada. Dalam perang Yarmouk, tentera Islam melawan tentera Romawi yang lengkap bersenjata dengan jumlah tenteranya 240,000 orang tentera, manakala tentera Islam berjumlah 45,000 orang, nisbahnya 5-1. Walaupun tentera Islam jumlahnya sedikit, namun mereka menang hasil daripada kebijaksanaan strategi Khalid Al-Walid. Dalam perang Yarmouk, seorang pahlawan Az-Zubair Al-Awwam telah bertarung dengan pasukan Romawi, namun pada saat tentera Muslim bercerai-berai, beliau telah berteriak Allahu Akbar. Kemudian beliau menerobos ke tengah-tengah pasukan sendirian sambil melibaskan pedangnya ke kiri, ke kanan, dan anaknya Urwah pernah berkata tentangnya, Az-Zubair memiliki 3 pukulan dengan pedangnya. Saya pernah masuki jari saya di dalamnya. 2 di antaranya saat perang Badar dan satunya lagi saat perang Yarmouk.
Salah seorang sahabatnya pernah bercerita, saya pernah bersama Az-Zubair bin Al-Awwam dalam hidupnya dan saya melihat dalam tubuhnya ada sesuatu. Saya berkata kepadanya, demi Allah, saya tidak pernah melihat badan seseorang pun seperti tubuhmu. Dia berkata kepada saya, demi Allah, tidak ada luka di tubuh ini kecuali ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di jalan Allah dapat lihat sumbangan dan ketokohan Zubair Al-Awwam dalam menegakkan agama Allah. Jadi, mari kita sama-sama mengambil iktibar daripada sirah Zubair Al-Awwam ini dengan menjalani kehidupan seharian kita, menggunakan prinsip Islam yang sebenar dan berjihad menegakkan agama Allah. Sekian sahaja daripada saya dan kumpulan saya. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.